Dulu kami buat amal soleh ikut kefahaman kami. Orang mati kami buat talqin, orang mati kami baca yasin, orang mati kami buat kenduri tahlil. Dikatakan oleh ulama-ulama zaman tu, orang-orang agama zaman tu, mufti zaman tu, jangan buat, jangan buat. Tak apa, kami nak buat. Kami bukan baca sahabat berita harian, kami meraihkan silaturahim, sunnah. Kata Syekh Fatani, sandak kawan tu, sandak kat kawan ni. Kuliah kita minggu lepas tuan-tuan mendapat sambutan hangat. Mendapat sambutan hangat di media masa. Sampai ada orang yang tolong buat mai hadis sapu muka lepas sembahyang. Bila saya baca surah Ibrahim ayat yang ke-44 memberikan peringatan tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka komen, mereka react balik video tu. Mereka cut dan berkata takkan kerana sapu muka akan masuk neraka. Kita tak kata sapu muka masuk neraka, tapi kita kata beringat dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala di atas sesuatu perkara yang tidak didatangkan daripada nas nabinya dan rasulnya yang mulia, yang tak dikerjakan oleh 120,000 orang sahabat yang ada pada saat wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat main riwayat yang dhaif. Ada 18 riwayat cerita tentang masalah sapu muka lepas sembahyang. Sebahagian aliran mengatakan ada 3 hadis cukup untuk mengangkat hadis itu daripada dhaif naik kepada hasan li ghairih. Siapa kata mengaji hadis bagi betul, kadang-kadang lagi banyak riwayat akan lagi terjun, akan jadi menyebabkan lagi dhaif dan lebih dhaif jiddan ke atas hadis yang diriwayatkan tersebut. 18 riwayat, tapi semuanya tidak memperkukuhkan di antara satu sama lain, yang menunjukkan bahawa sesungguhnya sapu muka selepas salat adalah merupakan sunnah daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan dia berkata kat kita, kesian orang boleh dapat ustaz yang macam tu. Tafsir Al-Quran ikut kepala otak dia. Saya ada kawan saya, dia rajin baca dan dia rajin kongsi kat saya malas nak layan kan. Tadi yang tanya tu ustaz tu mai daripada mana lah apa, dia pergi kat depa lah kan. Cuma saya nak jawab satu malam ni. Tafsir Quran ikut kepala otak. Yang tu saya nak jawab. Malam ni saya bawa mai satu kitab sahih tafsir bagi Al-Imam Ibn Katsir, jilid yang ke-5. Dia semua ada 9 jilid. Jilid ni ada surah Ibrahim. Dan di sini kita akan melihat apa yang saya sebut pada minggu lepas, ancaman bagi mereka yang sering menegakkan bid'ah dan diletakkan di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan perdengarkan kepada sidang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam memperkukuhkan karakter solat dan penyucian jiwa di dalam solat, dalam memahami makna rukun dan makna sunnah di dalam perjalanan kita mengerjakan solat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, surah Ibrahim ayat yang ke-44 diletakkan di bawah tajuk tidak ada penangguhan siksa yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi apa yang dinamakan dengan penangguhan bila siksa Allah telah tiba. Duduk di bawah tajuk tersebut kata Al-Imam Ibn Katsir, satu kitab tafsir yang telah pun disaring dengan hebat dari persekumpulan ulama-ulama India di bawah tim pengawasan hadis di bawah pengelolaan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman mengkhabarkan tentang perkataan orang-orang yang zalim terhadap diri mereka. Ini point dia jawab dalam video. Mereka mengatakan ayat ini hanya untuk orang kafir. Kita nak jawab,
Ibrahim 44 bukan untuk orang kafir sahaja. Ibrahim 44 juga merupakan ancaman bagi orang Islam yang zalim ke atas dirinya sendiri. Dan kalau mereka melihat siksa daripada Allah, siksa daripada Allah tak hanya diperlihatkan kepada orang kafir, tapi juga diperlihatkan kepada orang yang beriman kepada Allah namun melakukan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana akharna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ar rusul. Wahai Tuhan kami, berilah tangguh kepada kami untuk kami balik ke atas dunia, walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Nescaya kami akan mematuhi seruanmu ya Allah, dan kami akan mengikuti Rasulmu ya Allah. Ini poin yang saya sebut minggu lepas. Tuan-tuan masih lagi ingat? Ikut Nabi, esakan Allah sebagaimana yang dia kehendakkan, dia diesakan macam mana. Tauhidkan Allah sebagaimana dia berkehendak untuk dia ditauhidkan. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan dia diikuti. Jangan pandai, jangan memandai-mandai dalam urusan agama. Walaupun dalam waktu yang singkat, besok dia pun nak minta balik. Untuk apa tuan-tuan? Untuk esakan Allah, untuk benarkan Allah sebagaimana yang dibenarkan olehnya, untuk nak ikut Nabi sebagaimana yang telah ditunjukkan, yang telah dicontohi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini sama dengan yang disebutkan oleh Allah. Ni poin untuk nak beritahu bahawa ayat Ibrahim 44 bukan untuk orang kafir sahaja. Kerana Al-Imam Ibn Katsir membawa dalil berikutnya daripada surah Al-Mu'minun ayat 99 untuk menafsirkan ayat Ibrahim 44 yang dinamakan dengan tafsir al-ayah bil ayah, tafsir ayat dengan ayat. Di bawah ayat, hatta idza jaa ahadakumul maut, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, hingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka. Kematian tidak hanya menjenguk kepada yang kafir, orang mukmin juga, orang muslim juga akan mati, akan menjenguk kematian. Bila datang kematian kepada mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah kami ke dunia. Kita akan sambung selepas azan insya-Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, Al-Mu'minun ayat yang ke-99 telah kita sebutkan tadi, bahawa hingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka, mereka akan berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Seterusnya Al-Imam Ibn Katsir membawa Al-Mu'minun ayat ke-9 dan 10. Saya terus bacakan, maksudnya untuk tidak melengahkan masa tuan-tuan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Ini ayat untuk siapa tuan-tuan? Untuk orang kafir? Ini ayat yang juga menjadi sokongan terhadap Ibrahim 44. Buat Ibrahim 44 bukan untuk orang kafir sahaja, tapi ianya juga merupakan peringatan ke atas orang Islam yang tidak mahu mengikut ajaran Allah dan Rasulnya, yang tidak mahu mengesakan Allah seperti yang Allah kehendaki. Dia nak buat, dia nak mengesakan Allah cara dia. Allah wujud tanpa tempat, itulah selera dia. Dia tak suka untuk nak mengesakan Allah dengan 7 ayat istiwa yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran. Bukan 1, 7 ayat istiwa. Itu kehendak Allah untuk dia dinyatakan dengan sedemikian sifatnya. Baik orang-orang yang beriman, terus sebut orang beriman, bukan untuk orang-orang kafir. Janganlah harta-harta kamu, anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Barang siapa yang membuat yang sedemikian, maka mereka itulah yang orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebahagian apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang saleh.
Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan tentang keadaan mereka di padang mahsyar. Kata Imam Ibn Katsir di bawah pula Sajdah ayat yang ke-12 juga untuk mengukuhkan dan menafsirkan, melebarkan pemahaman Ibrahim ayat yang ke-44. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka dan berkata, wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah di kalangan orang-orang yang yakin. Di akhirat, di padang mahsyar baru nak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat baru nak yakin apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia Nabi larang untuk memuja kubur, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Mereka lawan. Esok di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, mereka akan minta untuk balik ke atas muka bumi untuk buat amal soleh dengan penuh keyakinan, tanpa ada ritual di kubur, tanpa ada pujian dan pujaan terhadap tokoh-tokoh manusia di dalam agama. Dibawa lagi oleh Imam Ibn Katsir surah Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan mereka berteriak di dalam neraka, wa hum yastarihuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka, kemudian mereka berdoa, rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini, nescaya kami akan mengerjakan amal saleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Yang ni maulah lagi sambung sejam. Dulu kami buat amal soleh ikut kefahaman kami. Orang mati kami buat talqin, orang mati kami baca yasin, orang mati kami buat kenduri tahlil. Dikatakan oleh ulama-ulama zaman tu, orang-orang agama zaman tu, mufti zaman tu, jangan buat, jangan buat. Tak apa, kami nak buat. Kami bukan baca sahabat berita harian, kami meraihkan silaturahim, sunnah. Kata Syekh Dr. Fatani, sandak kawan tu, sandak tak kawan ni. Balik buka Fatir 37, yang terjun dalam neraka ni, dia akan minta, wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada neraka ni, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami nak mengerjakan amal soleh, amalan yang kami tak buat dulu. Dulu kami doa, kami buat amal soleh lain. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir fazuqu fama lizzalimin min nasir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adakah tidak cukup bagi kamu, adakah tak cukup panjang lagi bagi kamu usia yang telah kami berikan untuk kamu berfikir tentang apa yang telah kamu kerjakan, dan tidak datangkah kepada kamu orang yang memberikan tazkirah, yang memberikan peringatan tentang perkara-perkara yang kalian andaikan itu perkara baik, kalian andaikan itu amal saleh, kalian nak buat juga. Orang kata jangan buat, tak, kami nak buat, silakan buat. Mereka, Allah kata kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fih man tazakkara wa ja'akumun nazir, dan tak sampaikah masanya kepada kamu untuk kamu menerima peringatan orang-orang yang menyampaikan peringatan kepada kamu pada saat itu. Fazuqu fama lizzalimin min nasir. Nah, sekarang kata Allah, nah sekarang rasakan daripada apa azab, daripada azab yang telah kami sediakan bagi orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya tidak ada satu sesiapa pun yang mampu untuk memberi pertolongan. Kemudian kata Imam Ibn Katsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Penghujung Ibrahim 44. Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahawa sesekali kamu tidak akan binasa? Dulu hampa rasa hampa betul ada orang yang akan menyelamatkan kami, ada syekh-syekh, tok-tok wali yang akan selamatkan kami, yang akan memberikan perlindungan kepada kami. Kami pasti tidak akan binasa,
kami ada sanad-sanad yang berantai, kami ada sanad-sanad keemasan daripada guru ke guru, daripada guru ke guru, guru ke guru. Sanad tu semua terputus merata jalan. Esok tidak ada satu orang pun yang akan memberikan pertolongan dan menganggap kita sebahagian daripada mereka. Mereka semua akan berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ketakutan di hadapan Allah. Dan kamu juga mengatakan bahawa kamu tidak akan tempat kembali dan juga tidak akan ada hari pembalasan. Maka rasakan, kata Imam Ibn Katsir daripada firman Allah ini, rasakan siksa daripada Allah akibat perbuatanmu dan keyakinanmu. Jangan rasa yakin sangat, jangan terlalu sok rasa yakin dengan apa yang telah kita bahaskan, apa yang telah kita peringatkan. Mereka mengatakan kita tafsir ikut kepala otak. Malam ni kita bawa kitab, kita persembahkan kitab. Mudah-mudahan pakat-pakat boleh ambil buah fikiran yang baik untuk memahami apa yang datang daripada Al-Quran. Agama yang kita nak bawa bukan suatu perkara yang warisan nenek moyang kita. Ni bukan macam lagu kita duk pi Biro Tata Negara, nenek moyang kaya raya, tergadai seluruh harta benda. Tu cerita geng Melayu. Biro Tata Negara nak memahat semangat penjawat awam untuk kekal mempertahankan negara. Jangan gadai maruah bangsa dan sebagainya. Ni kita bawa, ni agama yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.